Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan dan puan, kita terpaksa buat link kerana link pertama tadi terputus dan kita terpaksa buat link baru, dan saya harapkan tuan-tuan bersabar di atas ujian yang sedikit ini. InsyaAllah saya terus masuk bab tamhid, oleh kerana jadikan video pertama tadi, link pertama cerita tentang mukaddimah. Saya bagi kesimpulannya, Syekh mengatakan bahawa wajib, lebih baik dan lebih patut kita berlaku adil sesama Muslim, walaupun ada di kalangan Muslim itu, di kalangan mereka ahli fasik, di kalangan mereka ahli maksiat, di kalangan mereka ahli bid'ah, namun keadilan tetap perlu ditegakkan. Di dalam bab ini, kerana kitab ini bukan kitab cerita tentang rad, kitab membuat penilaian dalam bab atau dinamakan sebagai takwim. Maka dalam bab menilai ahli bid'ah dan juga meletakkan mereka pada suatu kedudukan, hendaklah kita membuat penilaian. Sampaikan Syekh mengatakan bahawa di zaman ini banyak berlaku kezaliman daripada pelbagai pihak, sama ada pihak kaum ahli bid'ah melakukan penilaian yang tidak adil terhadap ahli sunnah wal jamaah, dan itu suatu perkara yang lumrah. Namun juga amat menyedihkan juga di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan golongan yang membawa kebenaran, tatkala mereka menilai ahli bid'ah, mereka menilai dengan suatu kezaliman, sehingga mereka melupakan sebahagian daripada perkara-perkara yang kredit pada orang-orang yang melakukan bid'ah walaupun mereka mempunyai kebaikan. Kerana tajuk kita dalam daurah kita cerita tentang menolak ahli bid'ah, kita cerita dalam bab membuat penilaian. Dan dalam bab membuat penilaian perlukan kepada adanya al-muwazanah, iaitu adanya perbandingan antara bab baik dan buruk. Okey, dalam bab kita masuk terus pada bab isi kandungan kitab secara keseluruhan. Syekh ketika menerangkan tentang bab mengkritik dan juga dalam bab tamhid, dalam kitab ini Syekh menerangkan tentang ada 4 bab. 4 bab yang dibincangkan. Okey. Bab pertama, syurutun naqid al-mutakallim fi rijal. Syarat sebagai seorang pengkritik atau seorang yang membuat penilaian terhadap tokoh-tokoh. Jadi siapa yang nak buat penilaian terhadap tokoh atau suatu pemikiran, bukan orang awam, bukan orang biasa, orang yang ingin membuat suatu perbandingan, penilaian dan juga membuat suatu, memiliki syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu Syekh sebutkan dalam bab pertama, insya-Allah kita akan bincangkan nanti. Dalam bab kedua, Syekh menerangkan tentang bab al-muwazanah bain wasalbiyat. Bab kedua Syekh menerangkan bahawa perbandingan antara sisi-sisi baik dan sisi-sisi kelemahan yang ada pada suatu tokoh perlu disebutkan kedua-duanya dan dibuat perbandingan. Babus tsalis, bab yang ketiga, Syekh akan menerangkan tentang manhaju a'immatul hadis fi taqwimir rijal. Manhaj ulama-ulama hadis, imam-imam dalam hadis dalam membuat penilaian terhadap ar-rijal, dalam membuat penilaian terhadap perawi-perawi dan juga ahli hadis yang lain. Dan bab terakhir dalam kitab ini Syekh menerangkan tentang tajuk amsilah tatbiqiyah fi takbir rijal, karangan-karangan mereka. Okey, 4 bab yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Okey, bab pertama. Kita masuk pada bab pertama. Kata Syekh, ilmu jarah dan ta'dil merupakan ilmu yang sangat agung dan mulia di dalam Islam, yang mana ilmu ini hanya dimiliki oleh ahli Islam dan tidak wujud dalam agama yang lain, ahli sunnah wal jamaah, kerana mereka mempunyai satu ilmu yang jelas untuk menilai suatu tokoh atau menilai riwayat-riwayat yang mana boleh diterima dan yang mana yang boleh ditolak. Dalam ilmu jarah wa ta'dil, kata Syekh, seorang penilai perlu mengkaji keadaan-keadaan perawi dalam semua aspek. Bagaimana kehidupannya, bagaimana sejarah rehlah-rehlah seorang perawi dalam
sahabat-sahabatnya, apakah riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan oleh perawi tersebut, dan apakah kitab-kitab yang dikarang oleh perawi tersebut, dan apakah ilmu-ilmu yang menjadi suatu bidang dan kemahiran oleh seorang perawi. Perkara ini semua dikaji dalam ilmu jarah wa ta'dil dan digunakan dalam menilai kedudukan seorang perawi sama ada diterima riwayatnya ataupun tidak. Ulama yang berkecimpung dalam ilmu jarah wa ta'dil telah meletakkan kaedah-kaedah ilmiah yang sangat kukuh dalam menilai dan juga dalam menerangkan kedudukan seorang perawi secara mutlak. Dengan ada mereka demikian, maka kesannya sunnah Nabi SAW terpelihara, dan sunnah Nabi SAW dapat dibezakan daripada perkara-perkara yang adakan dalam agama, dan hadis Nabi SAW dapat dibezakan antara yang sahih dengan yang dhaif, dan malah lebih jelas lagi dapat dibezakan daripada penipuan-penipuan ataupun perkara hadis-hadis maudhu'. Dalam bab menilai, kata Syekh lagi, kerana saya tak baca, saya terus terjemahkan apa yang teks di depan mata saya dan saya tak baca. Dalam bab menilai perawi-perawi dan juga tokoh-tokoh tertentu, seorang penilai ilmu ini adalah ilmu yang sangat sukar, yang mana tidak boleh dikuasai oleh semua orang. Ilmu ini ilmu yang perlu diikat dengan kaedah-kaedah yang sangat ketat, dan kaedah-kaedah tersebut wajib dipraktikkan dan jarah wa ta'dil. Dan di samping itu, tiap-tiap seseorang yang ingin bercerita tentang seorang perawi, hendaklah dia mempunyai ilmu yang luas tentang keadaan perawi-perawi dan mempunyai kajian yang menyeluruh tentang riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh seorang perawi dan berkaitan seorang perawi tersebut. Oleh kerana demikian, kita dapati bahawa di kalangan ulama-ulama hadis yang munsif telah mengarang kitab-kitab tertentu yang menerangkan tentang keadaan siapakah yang perlu diterima kata-kata mereka dalam jarah wa ta'dil, dan apakah kelayakan dalam mereka. Okey. Bab ilmu hadis, dalam bab jarah wa ta'dil, ilmu jarah berbicara atau membincangkan tentang perawi-perawi, untuk membincangkan tentang siapakah perawi-perawi yang patut diterima riwayatnya dan siapakah perawi-perawi yang ditolak riwayatnya. Dalam bidang ini tidak perawi tersebut. Jadi oleh kerana tidak semua mampu, namun ramai yang berbicara dengan mereka, maka di kalangan ulama yang menulis buku-buku bahawa hanya ulama-ulama tertentu yang boleh terima kata-kata mereka. Sebab tu sekiranya ada seorang tokoh yang kemudian dikritik oleh orang-orang yang tidak layak, maka kritikan itu tidak menyentuh sedikit pun kedudukan tokoh tersebut. Sebab tu Syekh dalam bab ini, Syekh menerangkan bahawa di samping ulama hadis meletakkan syarat-syarat yang ketat terhadap perawi hadis, mereka tambahkan lagi syarat-syarat terhadap orang-orang yang mengkritik perawi-perawi hadis. Sebab dalam ilmu jarah wa ta'dil, bagi seorang yang mengkritik riwayat hadis, dan mereka juga perlu memiliki sifat-sifat tambahan melebihi perawi-perawi yang lain. Okey, apakah syarat-syarat sebagai seorang pengkritik terhadap riwayat atau seorang ulama jarah wa ta'dil yang diterima pandangan? Syarat pertama, 3 syarat pertama seperti syarat-syarat riwayat hadis. Dalam bab riwayat hadis ada 3 syarat utama. Syarat pertama, hendaklah seseorang itu ayyakuna adlan mardiqihi wa amanatihi. Hendaklah seseorang yang menjadi perawi hadis, syarat pertama, hendaklah seorang yang diredai atau kita terima bahawa dia seorang yang baik dan seorang yang mempunyai sifat-sifat yang diredai dalam bab agamanya dan amanahnya, dan dia berbicara dengan benar. Itu
Pertama, perawi itu hendaklah adil. Adil artinya dia seorang yang baik, agamanya baik, amanahnya baik, dia tidak pernah berdusta, seorang yang seorang yang jujur. Yang diwajibkan ke atas perawi hadis juga disyaratkan terhadap pengkritik ataupun ulama jarh wa ta'dil. Sebab tu kata Al-Auza'i rahimahullah, beliau berkata, ambillah agama kamu dengan mereka dalam bab mereka beragama. Syarat yang kedua ialah syarat dhabtun, adlun, syarat pertama. Yang kedua, dhabtun. Dhabt ialah ayyakuna mutqinan dhabitihi, adalah seseorang itu dia benar-benar menghafal apa yang disampaikan, apa benar-benar kuat hafalannya, dan dia seorang yang dalam meriwayatkan sebuah hadis. Okey, syarat pertama dia adil. Syarat yang kedua, dia hendaklah, ketiga, untuk periwayatan hadis ayyakuna sahihut tahammul sahihul ada. Hendaklah dipastikan bahawa dia benar-benar mendengar hadis tersebut daripada gurunya, dan yang kedua, benar-benar dia menyampaikan hadis tersebut kepada. Ketiga syarat ini, syarat pertama adlun, syarat yang kedua ialah dhabit, dan syarat ketiga ialah bersambung sanad. Syarat ini diletakkan terhadap sebuah riwayat untuk dan perkara yang sama, tiga syarat ini juga perlukan ataupun ulama jarh wa ta'dil. Tatkala kita menerima suatu pandangan ataupun mendengar kata-kata ulama jarh wa ta'dil, tiga syarat tadi yang diletakkan pada perawi juga diletakkan kepada ulama jarh wa ta'dil atau orang-orang yang jarh wa ta'dil dalam bab menilai perawi-perawi. Cuma kata Syekh, wa dzakaru syurutan ukhra idafah ila ma sabaq yulzam tawafuriha fi an-naqid alladhi yatasaddaru li taqwim ar-rijal. Malah ditambahkan syarat-syarat yang lain di samping syarat-syarat yang lalu. Syaratkan kepada perawi-perawi hadis, disyaratkan juga kepada pengkritik hadis atau pengkritik perawi, iaitu ulama jarh wa ta'dil. Tiga syarat yang disyaratkan kepada perawi hadis dalam meriwayatkan hadis, syarat yang sama diwajibkan terhadap terlibat dengan ilmu jarh wa ta'dil. Cuma ulama yang mengkritik jarh wa ta'dil, yang terlibat dalam ilmu perawi, ulama jarh wa ta'dil telah menambahkan syarat mereka ke atas mereka. Selain daripada mereka ini adalah adil, hendaklah bersambung sanad, syarat seterusnya. Ada 4 syarat selain daripada syarat pertama. Pertama, al-ilmu. Syarat pertama ialah hendaklah dia di kalangan orang yang berilmu. Syarat yang kedua bagi orang yang berbicara tentang perawi hadis ataupun tentang lidahnya wara', iaitu tidak suka menuduh dan tidak suka mengeluarkan kata-kata yang kesat. Dan syarat ketiga, at-tajarrud wal hazar min al-hawa, seorang yang bebas daripada kekangan hawa nafsu, seorang yang betul-betul insaf, iaitu pengkritik hadis atau pengkritik perlu memiliki sifat at-tajarrud daripada hawa nafsu, iaitu bebas daripada cengkaman hawa nafsu. Dan syarat yang keempat ialah bebas daripada ta'assub dan bebas daripada ta'assub wa ma'rifatul haq birrijal, bebas hanya melalui manusia tertentu. Kerana sebab kaedah mengatakan bahawa kita mengenali manusia melalui kebenaran yang dibawa, bukan kita mengenali kebenaran orang yang menyebutkan perkara tersebut, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah, apa sahaja yang Nabi kata, manakala selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok kebenaran yang dibawa. Kebenaran itu perlu dibandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab pertama ini, ini secara ringkas, Syekh mengatakan bahawa syarat bagi pengkritik hadis ada bagi seorang yang nak terlibat dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu hadis. Dan juga syarat yang sama bagi orang yang ingin menilai suatu dan suatu atau seorang tokoh, hendaklah dia memiliki syarat-syarat tersebut. Syarat seperti perawi, 3, adil. Yang kedua adalah seorang yang mutqin, seorang yang hafalannya kuat.
Yang ketiga, hendaklah bersambung sanad dalam meriwayatkan kata-kata berkaitan dengan perawi. Keempat, iaitu syarat tambahan ialah hendaklah seorang yang yang enam, seorang yang bebas daripada hawa nafsu. Dan yang ketujuh ialah bukan seorang yang ta'assub. Okey. 3 syarat oleh Syekh. Manakala syarat tambahan yang diwajibkan terhadap golongan yang ingin berbicara terhadap ulama atau membuat penilaian terhadap ulama ataupun perawi atau terhadap satu tokoh, 4 syarat ini dibincangkan secara detail oleh Syekh. Bagi pengkritik dan orang-orang yang ingin melakukan suatu penilaian terhadap tokoh ataupun terhadap kumpulan tertentu, syarat pertama ialah ilmu. Ilmu adalah syarat asas kepada semua. Kata ia merupakan syarat asas bagi orang-orang yang berbicara tentang tokoh-tokoh, sama ada dalam bentuk memuji ataupun mengkritik ataupun mengeji. Dan inilah dia neraca yang perlu kita ketahui. Dan dengan ilmu lah menyebabkan seseorang itu terpelihara daripada kegelinciran. Dan dengan ilmu juga kesalahan menjadi sedikit. Kerana walaupun seorang ahli ilmu tidak manusia, namun kerana ada ilmu menyebabkan kesalahan itu menjadi sedikit. Kata Syekh lagi, apabila seseorang pengkritik, dia sendiri tidak membezakan antara dalam fiqh syariah, dalam ilmu syariah, dan dia tidak membezakan antara yang halal dan haram, tidak membezakan antara perkara yang masyru' dan perkara yang dilarang, al-mamnu'. Bagaimana dia boleh menjadi seorang pengkritik terhadap tokoh-tokoh dan juga perawi pandangan-pandangan ilmiah, dan juga mengkritik terhadap ijtihad amaliyah. Oleh kerana itu Al-Baghdadi, kata Syekh, oleh kerana itu Al-Khatib Baghdadi, yang mana kata-kata beliau dirujuk dalam Jarh wa Ta'dil, berkata, seorang pengkritik dalam bab kata Al-Baghdadi, Al-Khatib Baghdadi mengatakan bahawa syarat yang diwajibkan terhadap seorang yang mengatakan suatu perkara jarh atau ta'dil, syarat pertama ialah adlan mardiyya, ayyakuna adlan mardiyan, seorang yang adil diredai fi i'tiqadihi wa af'alihi, seorang yang adil, seorang yang diredai, arifan bi sifatil adalati wal jarhi wa asbabihima. Orang pengkritik tersebut atau jarh tersebut adalah orang yang alim dan mengetahui sifat-sifat yang dikategorikan sebagai al-adalah, sifat-sifat yang boleh dikategorikan sebagai sifat-sifat yang, dan sebab-sebab yang menyebabkan seorang perawi itu dikatakan sebagai adil ataupun sebagai seorang yang majruh. Syarat ketiga, hendaklah dia mengetahui ikhtilaf ulama dalam satu hukum sebelum dia berbicara dan berbincang tentang suatu perkara berkaitan dengan kritikan terhadap. Imam Az-Zahabi berkata, al-kalamu fil rijal la yajuzu illa li tamil ma'rifati tamil wara'i. Berarti berbicara tentang seorang tokoh tidak dibolehkan, atau menilai seorang tokoh itu tidak li tamil ma'rifah tamil wara'i, kecuali pada orang yang benar-benar dan orang-orang yang benar-benar wara'. Wa qala Subki, dan al-Imam Subki berkata, ketika berbicara tentang syarat sebagai seorang pengkritik atau seorang, mimma yanbaghi ay yutafaqqadu aidan haluhu fil ilmi lil ahkam syar'iyyah, farubba jahilin dhanna al halala haraman fajaraha bih, wa min huna awjaba al fuqaha at tafsir liyatawaddahu al hal. Syarat yang perlu wujud seorang pengkritik perawi atau pengkritik suatu pandangan, hendaklah keadaan dia di kalangan orang-orang yang alim terhadap hukum-hukum syarak. Kerana berkemungkinan seorang yang jahil haram itu menyangka perkara halal itu adalah haram, maka dia telah menuduh orang yang melakukan perkara demikian. Kerana itu fuqaha telah mewajibkan bagi orang yang menjarahkan seseorang perlu diterangkan kenapa dia menjarahkan. Menjarah artinya dia menyatakan perkara yang. Kata Syekh lagi, sebab tu di sini menyebutkan bahawa
sebagaimana seorang itu mengkritik ahli ilmu, orang yang mengkritik itu wajib memiliki sifat ilmu. Dan ilmu itu ilmu-ilmu yang disebutkan oleh tokoh-tokoh yang kita bacakan tadi, iaitu ilmu-ilmu berkaitan dengan seorang adil, dia ilmu berkaitan hukum syarak, ada berkaitan hendaklah dia menguasai ilmu tersebut. Wa kathiran ma yadhharu al-khalal wa yubayyin al-ittirab hina yatahaddathu fi hadha al-fan sighar at-talabah mimman qallat bida'atuhum ممن قلت بضاعتهم وفسدت فهومهم فحال كثير ممن يتصدى للكلام في الرجال جرحا وتعديلا حالي الأبار حيث قال رأيت بالأهواز رجلا حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأوا للفتيا فذكروا أصحاب الحديث فقال ليسوا بشيء وليس يسوء له أنت لا تحسن تصلي. إلى آخر. Kebanyakan berlaku kebanyakan dan juga kekacauan pada keadaan dalam satu ilmu apabila ada seorang penuntut kecil, penuntut yang baru yang masuk dalam suatu bidang, kemudian berbicara dan berbincang sedangkan dia memiliki ilmu yang sangat sedikit dan kefahamannya sangat dangkal. Maka keadaan ramai di kalangan orang-orang yang ingin berbincang tentang perkara jarah wa ta'dil, tadinya menilai suatu perkara itu betul ataupun salah. Fi asril hadir, dalam waktu sekarang ini ramai orang yang berbicara tentang jarah ta'dil dan juga mengkritik ulama, mengkritik tokoh-tokoh di kalangan orang-orang yang kurang ilmu, orang-orang yang ilmunya sedikit, atau di kalangan orang-orang yang tidak suatu bidang, namun dia tetap ingin berbicara dan pandangan dalam satu perkara. Keadaan mereka ini, kata Syekh, seperti seorang pemuda yang ditemui oleh Ahmad bin Ali Al-Abbar di Ahwas. Ahmad bin Ali Al-Abbas ialah guru kepada Musaddad bin Musarhad, seorang ulama besar di Qairawan. Ahmad Ali bin Abbar ketika beliau seorang ulama, ketika di Ahwas, kata Ahmad Ali bin Abbar, beliau menceritakan satu peristiwa. Ra'aitu bil ahwazi rajulan haffa syaribahu. Aku melihat seorang di Ahwas, seorang lelaki yang mencukur misainya. Wa azunnuhu qad, aku rasa dia adalah orang yang membeli kitab dan sibukkan diri untuk memberi fatwa. Artinya ada orang, dia bukan seorang alim, tapi dia sibuk cari buku, dibaca kat buku, kemudian dia terus berkeluarkan fatwa. Ini kata Ahmad bin Ali Al-Abbar. Bila jumpa di Ahwas seorang lelaki yang mencukur misainya, Ali bin Ali Al-Abbar rahimahullah, iaitu di kalangan ulama salaf, beliau mengatakan bahawa aku melihat lelaki ini tidak lebih, dia beli kitab, dia bukan seorang alim, tapi dia beli kitab, kemudian dia baca kitab tersebut, dia terus berfatwa. Zaman sekarang lah, zaman sekarang ramai orang mengeluarkan fatwa-fatwa bukan kerana daripada ilmunya, tapi kerana dia menakalkan fatwa orang lain. Buka kitab fatwa yang asasnya ditulis sebagai namun di kalangan orang-orang yang baru belajar, mereka ambil fatwa dan mengeluarkan fatwa seolah-olah fatwa itu datang daripada diri mereka sendiri, seolah-olah fatwa itu terpakai pada semua tempat. Sebab itu kata Syekh, di Ahwas pada zaman fadzakaru ashabul hadis, maka orang awam yang ada di tempat demikian sebutkan nama-nama ahli hadis. Contohnya lelaki ni tadi, dia baca, dia mengajar daripada buku, bukan daripada ilmunya sendiri. Iaitu dia mengajar apa yang dibaca dan diketahui dalam buku berkaitan dengan jarah wa ta'dil. Maka orang yang hadir disebutkan nama perawi fulan dan fulan dan fulan. Lelaki ni berkata, faqala, lelaki berkata, laisu bi syai', laisa yusawuna syai'an. Perawi ini tidak memiliki syarat yang cukup untuk mendapatkan hadis, dan seterusnya. Dia menjawab dan mengkritik ulama-ulama hadis pada zaman tersebut. Syekh Ahmad bin Ali Al-Abbar berkata kepada lelaki ini, apa dia kata? Anta la tuhsin tusalli. Wahai lelaki, kamu tak salat sekalipun, kamu salat tak betul. Qala, seorang lelaki yang mengajar tadi kata, aku ke yang kamu maksudkan,
Qultu na'am. Ali bin Al-Abbar. Kemudian kata Syekh Ali Al-Abbar untuk menerangkan kedudukan dia. Syekh kata, "Ishtahfaz an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iftatahat as-salah wa rafa'ta yadaik fasakat." Kata Syekh, kalau kamu betul-betul seorang yang alim, cuba terangkan pada aku, hadis apa yang kamu hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan dan memulakan solat? Itu doa iftitah. Kita lah zaman sekarang ramai orang mengkritik ulama sekian dan sekian. Yang ni betul, yang ni salah, yang ni betul, yang ni salah, yang ni tak patut diterima. Yang ni di kalangan orang-orang tidak ada ahlinya. Kemudian dia mengkritik ulama dan juga tokoh-tokoh tertentu. Kemudian keadaan begini, lelaki ni begini dia buat. Kemudian Ali Al-Abbar, Syekh Ali Al-Abbar datang berkata pada dia, kamu sembahyang pun tak betul. Okay. Kalau kamu betul seorang yang alim tentang hadis-hadis doa iftitah, lelaki tak ada jawab, dia diam. Kemudian Syekh tanya lagi, "Ishtahfaz an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza wada'ta yadayka ala rukbatik." Kata Syekh lagi, apa yang kamu hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu hadis apa yang kamu hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutut kamu? Fasakat. Iaitu hadis berkaitan dengan doa sujud juga, dia tidak hafal. Qultu, kata Ahmad Ali Abbar, "Ishtahfaz an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta." Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu bersujud. Fasakat, maka dia pun diam. Qultu, "Alam aqul lak innaka la tuhsin tusalli?" Bukankah aku dah kata pada kamu, kamu sendiri belum lagi mampu solat dengan betul. Innama qila laka tusalli al-ghadata rak'atain wa adh-dhuhri arba'an falzam dhaka khairun lak min an tadhkur as-tuhsin syai'a. Kata Syekh, kalau kamu tak hafal doa iftitah, kamu tak hafal hadis Nabi berkaitan dengan doa-doa rukuk, kamu tak hafal hadis Nabi berkaitan dengan doa-doa sujud, kamu tak tahu tentang perkara-perkara yang asas dalam Nabi, kamu patut hafal bahawa solat subuh itu 2 rakaat, solat zuhur itu 4 rakaat, dan faham perkara ini betul-betul, lebih baik pada kamu bercerita dan mengkritik terhadap ulama hadis. Falasta bi syai'in, kamu tidak memiliki sebarang ilmu, wala tuhsin syai'an, dan kamu. Dan sebab itu ini yang patut. Boleh mengkritik, bukan tak boleh. Tapi hendaklah yang mengkritik dan yang memberi komen dalam suatu perkara hendaklah ahlinya. Perkara kita nampak kat komen-komen, status Facebook, status di WhatsApp, status di Twitter dan sebagainya, memberi pandangan dan mengkritik ulama-ulama, mengkritik pandangan sekian dan sekian, sedangkan dia bukan ahli ilmu. Jadi bukan tak boleh mengkritik, hendaklah dia mencukupi syarat. Syarat pertama, hendaklah dia di kalangan ahli ilmu dan orang yang mahir dalam bidang yang ingin dia kritik. Kata Syekh Rai, wa fi hadzal bab aidan qala Abu Sinan Al-Asadi mustankiran sari'a ba'd al-jahalah, qala idza kana talib al-ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fi ad-din yata'allam al-waqi'ata fi an-nas mata yuflih. Berkata Abu Sinan, ada orang-orang jahil, katanya, apabila seseorang penuntut ilmu, sebelum dia mahir dalam satu masalah, dia telah menyibukkan dirinya tentang berbicara tentang tubuh manusia. Terjaya, ramai orang mulutnya lebih lancang berbanding dengan ilmunya. Sebelum dia mempelajari suatu ilmu dengan benar, dia telah mengkritik tokoh-tokoh dalam perkara tersebut. Kritikannya bukan ilmunya daripada kepakarannya dalam satu ilmu, kritikannya merupakan hanya nukilan dan juga meniru kata-kata orang-orang lain. Jadi syarat pertama, hendaklah dia seorang yang berilmu. Kata Syekh lagi, namun untuk dikatakan syarat ilmu ini, syaratnya sangat luas. Ilmu ni satu perkara yang sangat luas. Jadi ilmu apa yang patut disyaratkan? Syekh membuat penitilan. Caranya ialah pertama, al-khibrah bidalalatil alfaz. Hendaklah dia mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang makna suatu ilmu. Kalau kita ingin bincang tentang
tentang ilmu hadis, hendaklah kita mengenal istilah ulama hadis. Kalau kita ingin berbincang tentang ilmu usul fiqh, hendaklah kita mahir dalam ilmu usul fiqh, dan sudah pasti perkara pertama adalah kita mahir dengan istilah-istilah ulama usul fiqh. Begitu juga kalau kita ingin bincang tentang hadis, hendaklah kita mahir dengan istilah-istilah ulama hadis. Kalau kita ingin berbincang tentang maqasid syar'iyah, hendaklah kita mahir dengan istilah-istilah ulama maqasid syar'iyah. Sebagai contoh zaman sekarang tentang saham. Orang yang ingin menjadi seorang yang pakar dalam saham dan membuat review terhadap satu saham yang mana dibincangkan sekarang, yang berbicara tentang saham, seorang yang buat review tentang counter sekian dan sekian, bagus tak bagus dan sebagainya, hendaklah di kalangan orang-orang yang memahami ilmu saham dan juga memahami istilah-istilah saham. Bagi orang yang mengkritik dan berbincang tentang masalah ilmu, dia berbincang tentang masalah ilmu lughah, bincang tentang ilmu al-aqidah, bincang tentang ilmu tafsir, bincang tentang orang awam tidak tahu apa-apa, dia berbicara tentang suatu ilmu sedangkan dia tidak memiliki ilmu, seolah-olah seorang yang berbicara tentang counter saham tadi, cerita saham sekian dan sekian, ini baik tak baik, sedangkan dia sendiri bukan ahlinya dan dia sendiri tidak tahu sedikit pun tentang ilmu saham, apatah lagi istilah-istilah saham. Ataupun contoh yang lain, seorang yang berbicara tentang penyakit-penyakit, berbicara tentang penyakit-penyakit yang mana mengeluarkan fakta-fakta berkaitan dengan ilmu kedoktoran, sedangkan dia bukan seorang doktor. Bagaimana dia mampu seorang yang ingin kritik terhadap seorang doktor, hendaklah dia juga seorang doktor, seorang yang mempunyai ilmu kepakaran dalam ilmu perubatan, baru dia boleh kritik tentang suatu formula perubatan. Begitu juga dalam agama. Siapa sahaja ingin mengkritik dan juga ingin berbicara tentang suatu ilmu, hendaklah perkara pertama ilmu yang perlu dikuasai ialah dia menguasai dalam yang digunakan pakai dalam ilmu tersebut. Seperti mana yang kita ketahui bahawa antara satu ilmu yang lain, perkataan sama, istilah sama tapi maknanya berbeza. Perkataan sunnah dalam bab usul fiqh maknanya lain. Sunnah dalam bab ulama fiqh, bidang hadis, dalam ilmu hadis maknanya lain. Sunnah dalam perkataan ahli bid'ah maknanya lain. Jadi perlu kita ketahui status kedudukan seseorang. Jadi kritik suatu ilmu perlulah yang terkandung dalam ilmu tersebut dengan kefahaman yang benar, iaitu dengan betul-betul mahir dalam bidang tersebut. Sebab tu berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wal ilmu bi muradil mutakallim yu'raf taratan min umumi lafzihi wa taratan min umumi illatihi. Untuk mengetahui makna suatu istilah atau suatu, kadang-kadang istilah itu difahami daripada makna istilah itu sendiri, kadang-kadang ia difahami dengan konteks. Dua-dua bidang yang membincangkan tentang makna lughah dan bidang membincangkan tentang makna konteks itu wujud ilmu yang tersendiri yang wajib dikuasai oleh orang-orang yang ingin mengkritik dan berbicara tentang kerana saya tak baca apa yang detail, saya bagi contoh. Ketika orang yang belajar ilmu mantik sebagai contoh, antara sifat manusia ialah sifat berbicara. Dalam ilmu mantik kita akan jumpa contoh-contoh dikatakan bahawa istilah al-kalamu bil quwwah dan juga al-kalamu bil fi'il. Dia berbicara dengan kekuatannya dan dia berbicara dengan perbuatannya. Maknanya apa? Kalau orang bukan ahli mantik, takkan faham istilah tersebut. Apa arti berbicara dengan kekuatan dalam ilmu mantik? Bukan artinya dia bercakap dengan suara yang kuat atau dia paksa orang dengar dia cakap. Tidak. Al-kalam bil quwwah artinya makhluk tertentu atau orang tertentu dia mampu bercakap. Dia bercakap tak bercakap tu nombor dua. Yang penting dia seorang yang mampu, yang mempunyai kemahiran atau mempunyai kemampuan untuk bercakap. Istilah ini al-kalam bil quwwah, perkataan bilan, itu merupakan istilah khas yang digunakan oleh mantik. Bagi ulama dalam bidang lain, mereka takkan faham istilah tersebut. Jadi bagi yang ingin kritik ilmu mantik secara mendalam, bukan kritik secara dasar,
Sarganya itu betul. Kerana itu memang bab tahdzir, bab rad, bab tahdzir. Manakala dalam bab ingin membincangkan secara detail yang mana betul atau salah dalam ilmu mantik secara detail, yang sebagai seorang pengkritik mahir dengan istilah ilmu mantik. Sama juga bagi dalam masalah akidah, dia perlu mahir dalam ilmu akidah dan istilah-istilah akidah. Kita dapati bahawa ramai di kalangan orang dia mengatakan bahawa kumpulan fulan dan fulan berbicara tentang akidah ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia tanya, di mana qiyas? Ulama-ulama akidah sepakat bahawa dalam ilmu akidah, ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada qiyas. Tidak ada qiyas mantiki, tidak ada qiyas fuqaha. Kedua-dua qiyas tidak ada. Yang ada hanyalah qiyasul aula. Perkara ahlinya, istilah-istilah dalam suatu bidang hanya diketahui oleh ahlinya. Sebab itu kita jumpa ada orang kata golongan sekian dan sekian, golongan Wahabi ni hanya faham Quran dan Sunnah dan tolak pandangan ulama. Mereka menolak pandangan ulama, mereka kritik dalam bab akidah seolah-olah kata-kata manusia sebagai dalil terhadap perkara ghaib, seolah-olah dikatakan bahawa mereka tolak kalam ulama. Sedangkan bagi orang yang meletakkan tidak meletakkan kata-kata manusia itu sebagai dalil, kata-kata manusia hanyalah menerangkan tentang erti dalil. Dalam masalah akidah tidak ada qiyas dan juga istilah-istilah yang lain. Jadi kata Syekh Hafizahullah, seorang pengkritik adalah dia di kalangan ahli ilmu. Oleh kerana istilah ilmu sangat luas, Syekh terangkan secara detail. Ilmu yang perlu diketahui oleh seseorang ketika mengkritik ialah, pertama sekali dia perlu memahami istilah-istilah yang diguna pakai dalam suatu ilmu. Apabila seorang ingin mengkaji kalam sahabat sebagai contoh, Aisyah berkata kepada Abu Hurairah, kadzab. Abu Hurairah telah kadzab. Kadzab artinya apa? Dusta. Bagi orang awam yang baca kata-kata Aisyah, seolah-olah mengatakan bahawa Aisyah menuduh Abu Hurairah berdusta. Sedangkan bagi orang yang memahami kalam Arab dan uruf ketika zaman tersebut, uruf sahabat, kadang-kadang bermakna dusta seperti mana yang difahami umum, kadang-kadang bermakna tersalah. Abu Hurairah telah tersalah. Sama juga tatkala dibincang kata-kata Aisyah terhadap Ibn Abbas. Jadi istilah-istilah khas tatkala kita ingin mengkaji kalam salaf perlu dipakai. Baru kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dalam suatu bidang atau oleh tokoh-tokoh tertentu. Bagi pengistilah seorang ulama, maka jangan berikan ruang untuk seorang ahli untuk mengkritik suatu perkara, barulah ilmu akan berkembang dengan baik. Okey. Yang kedua, apa yang perlu dikuasai oleh ilmu dalam bab ilmu? Apakah yang perlu dikuasai oleh seorang yang ingin mengkritik? Kata Syekh, thaniyan, sebelum mengkritik, hendaklah seseorang itu mengenali orang yang dikritiknya. Sama ada kritikan bab kebaikan, orang Arab ni sebut takwim dengan berkaitan dengan kritikan ni, an-naqdu. Apabila seorang mengkritik seseorang, perlu diketahui siapakah yang dikritik. Kalau kita sebagai orang awam cuba mengkritik sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang tidak patut. Kita tidak mengenali, kita yang tak faham bahasa Arab kemudian nak tuduh orang Arab tak faham bahasa Arab, ataupun nak tuduh bahawa ulama salaf dulu tak faham, ini perkara yang tidak patut. Sebab tu kata Syekh, ilmu dalam bab ilmu ini, yang kedua, hendaklah dia mengetahui keadaan orang yang ingin dikritiknya, iaitu ahwalur rijal. Sebab tu bila dia mengetahui perkara tersebut, dia akan dapat bezakan kedudukan seseorang, dan dia perkara demikian akan menyebabkan kajian seorang rijal, kedudukan seseorang dan bagaimana cara untuk kritik dan apakah yang perlu dilakukan terhadap urus. Dan syarah yang panjang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Cuma anda ambil apa yang Syekh sebut di sini rahimahullah. Kata Syekh, laisa naqdur ruwati
ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرة إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب، ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه، ثم يعرف مرويات الناس عنه ويعتبر بها إلى غير ذلك مما يطول شرحه. Kata Syekh, mengkritik seorang perawi itu bukanlah satu perkara yang mudah. Kerana dalam bab ilmu kritikan ini biasa disebutkan tentang ilmu, diambil contoh ilmu jarah wa ta'dil. Contohnya, untuk mengkritik seorang perawi itu bukanlah perkara yang mudah. Seorang pengkritik, seorang yang mengatakan perawi ini dhaif, perawi ini sahih, seorang yang pengkritik itu hendaklah dia mahu yang luas tentang berita-berita yang diriwayatkan oleh perawi tersebut, mengetahui keadaan perawi-perawi tersebut sebelum dan selepas, asbab-asbab kenapa seorang perawi itu melakukan tasahul, bermudah-mudah dengan sebagian riwayat. Kemudian dia perlu mengetahui tentang perawi itu secara personal, bila dia dilahirkan, di mana dia dilahirkan, di mana dia tinggal, bagaimana keadaan agamanya, bagaimana amanahnya, bagaimana akal dan ilmunya dan juga kekuatan pemikirannya, bagaimana muruahnya, iaitu akhlaknya di kalangan masyarakat, bagaimana tahafuznya, bagaimana dia berjaga-jaga dalam suatu masalah, bagaimana menuntut ilmu, awal menuntut ilmu di mana, bila dia mendengar, bagaimana dia mendengar ilmu tersebut, bersama siapa dia mempelajarinya, adakah dia menulis ilmu-ilmu atau hadis-hadis yang dihafal olehnya, adakah riwayatnya itu menyamai riwayat-riwayat yang terdahulu, adakah riwayat yang bersesuaian dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain, adakah kata-katanya itu bersesuaian dengan kata-kata ulama yang mu'tabar, dan juga kata Syekh, dan juga banyak lagi perkara yang perlu diketahui terhadap seorang perawi. Jadi ketika nak mengatakan seorang rawi itu seorang rawi yang seorang naqid, nak kata seorang itu dhaif ataupun seorang perawi itu adalah thiqah dan sebagainya, seorang perawi hadis perlu mengetahui perkara demikian. Bagi kita yang ini sangat berat, jadi kita perlu rujuk kepada pandangan ulama-ulama yang diterima pandangan mereka dalam bab naql riwayah. Sebab tu bila kita jumpa perkara ini, kita belajar dalam ilmu jarah wa ta'dil, dalam ilmu hadis, kita perlu memahami hadis yang dikategorikan sebagai ulama jarah wa ta'dil. Siapakah di kalangan mereka yang diterima pandangan mereka dalam jarah wa ta'dil? Dikumpulkan nama perawi ataupun pengkritik dalam jarah wa ta'dil yang diterima pandangan mereka, kemudian diletakkan zaman mereka, siapa yang terdahulu, siapa pada zaman mutawassitin, siapa pada zaman mutaakhirin, dan siapa pada zaman muasirin. Hendaklah diketahui siapakah di kalangan mereka yang syadid mutasyaddidin, siapa di kalangan mereka di kalangan mutawassitin, siapa di kalangan mereka dinamakan sebagai mutasahilin. Antara yang mutasyaddidin, mutasahil tadi perlu diketahui, adakah dia syadid dalam bab jarah, atau dia syadid dalam bab ta'dil, atau dia syadid dalam bab jarah wa ta'dil kedua-duanya, atau dia tasahul dalam kedua-duanya, atau salah satu daripadanya. Perkara ini perlu dikaji terhadap seorang perawi hadis sebelum kita jatuhkan satu hukum terhadap seorang perawi hadis. Untuk mengatakan perlu kepada ahlinya, perlu kepada ahlinya. Bukan tidak boleh, tapi perlu kepada ahlinya. Dan perkara ini dipelajari oleh orang-orang yang mempelajari ilmu hadis dan ilmu jarah wa ta'dil. Ketiga, kata Syekh, sebagai seorang pengkritik, ilmu yang wajib dikuasai ialah al-ilmu bi asbabil jarah wa ilmu bi asbab jarah wa ta'dil. Selain daripada dia mengetahui keadaan rijal dan adakah dia dianggap sebagai seorang yang adil atau seorang yang majruh yang dikritik oleh ulama, hendaklah dia juga seorang pengkritik yang datang kemu dikatakan sebagai seorang yang adil, seorang yang ditakdirkan oleh ulama, atau seorang yang majruh, seorang yang ditolak riwayat oleh ulama. Memang ada ulama yang menerima riwayat salah seorang perawi, dan ada ulama yang menolak riwayat perawi. Ketika ulama seorang perawi menolak
riwayat yang disebutkan oleh perawi-perawi dalam suatu hadis, maka perlu diketahui sebab kenapa riwayat mereka ditolak. Adakah kerana kekurangan kepada dalam bab pernah melakukan kesilapan, melakukan perkara yang menyebabkan muruahnya terjatuh, atau melakukan perkara kesilapan-kesilapan tertentu, ataupun disebabkan oleh hafalan tidak kuat. Kalau hafalan, adakah dia tak kuat hafalan sejak dari awal hidupnya, atau memang dia hafalan jadi kurang kuat setelah umurnya tua, dan sebagainya. Segala perkara ini perlu Keempat, ilmu yang perlu diketahui, yang perlu dimiliki oleh orang yang mengkritik suatu ilmu ialah al-malakah an-naqdiyah. Kata Syekh, al-malakatun naqdiyah, seorang hendaklah memiliki skill dalam menilai suatu perkara. Dalam suatu bidang, bukan semua orang, walaupun seorang tu pakar dan dia mengetahui makna lafaz-lafaz tertentu, dalam lafaz-lafaz khusus dalam suatu bidang, dia juga mengetahui ketika mengkritik seorang tokoh, dia kenal tokoh tersebut. Yang ketiga juga mengetahui sebab-sebab seorang tokoh itu dikritik, atau sebab seorang tokoh itu disokong oleh ulama. Ditakdirkan yang perlu diwujud ilmu yang adalah skill dia dalam mengkritik. Kerana dalam bab, tak semua orang yang pandai, tidak semua orang yang mahir mampu menjadi seorang pengkritik. Sebab pengkritik dalam bab mengkritik satu ilmu hadis, dalam bab perawi, atau bab ilmu hadis, atau dalam bab bidang sekalipun, perlu ada seorang pengkritik. Dia perlu mempunyai ilmu yang jelas, yang dinamakan sebagai mutayaqqis. Dia bukan seorang yang terleka ataupun seorang yang kurang mahir dalam bidangnya sehingga dia tidak mampu untuk mengkritik. Pada malakah naqdiyah, adanya kemampuan atau skill, kemahiran dalam kritikan, iaitu hendaklah dia sentiasa melazimi ilmu tersebut. Sebab tu kata Syekh, kita tengok pada kata-kata Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, dan juga kata-kata sebahagian ulama yang lain. Beliau menyebutkan penghujungnya, beliau sebut apa? Sebab kata keadaan orang yang mengkritik itu, dia kata ayyakuna mislu sayrafi alladhi yantaqidu darahim. Hendaklah dia seperti seorang seorang ahli dan dirham yang berkualiti, yang mana tidak berkualiti, yang mana dirham yang asli, yang mana dirham tidak asli. Bahasa Melayu kita kata hanya jauhari yang mengenal manikam. Jangan pergi nak tahu bahawa satu permata itu palsu ataupun asli, kita bezakan antara mutiara ataupun kaca. Ini empat perkara, dalam bab ilmu ada empat perkara disyaratkan. Dan yang kelima, kata Syekh, at-ta'anni wa tathabbut. Ilmu yang perlu dimiliki oleh iaitu dia hendaklah memiliki ilmu untuk ta'anni wa tathabbut, mempunyai ilmu, skill untuk teliti dan tenang, tidak tergopoh-gopoh membuat suatu pandangan. Apakah yang diartikan bahawa tidak tergopoh-gopoh? Kata Syekh, pertama, hendaklah dia tidak bergantung kepada kata-kata yang disebarkan. Kita nak kata bahawa seorang itu betul salah, jangan kita sebagai seorang tokoh, seorang pengkritik, dia tidak bergantung kepada apa yang tersebar terhadap seorang perawi atau seorang tokoh yang disebutkan. Dia tidak ikut orang-orang lain. Dia tidak bergantung kepada kritikan-kritikan yang telah dikritik sebelum, tidak yang tersebar di kalangan masyarakat. Dia mempunyai pandangan sendiri dengan ilmunya, dia memahami dan juga dia mengeluarkan pandangan secara tersendiri. Yang kedua, apabila dia ingin melakukan kritikan dan dia dapati bahawa ada pihak yang memuji, ada pihak yang mencela suatu tokoh, atau dalam bab hadis ada pihak yang mengatakan bahawa perawi ini thiqah, dan terhadap suatu tokoh atau satu perawi, maka hendaklah dia mengetahui ilmu tarjih. Dengan ini diketahui bahawa syarat pertama bagi seorang pengkritik ialah hendaklah dia memiliki ilmu dalam mengkritik. Dan ilmu tersebut diterangkan dalam 5 poin yang disebutkan oleh Syekh. Syarat yang kedua, yang ingin meletakkan dirinya sebagai seorang pengkritik, hendaklah dia memiliki war'ul lisan. Lisannya hendaklah wara'.
Warak artinya tidak mudah dia untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sepatutnya kepada manusia, kecuali dia berhati-hati dengan sebenar-benarnya, kecuali tidak ada istilah yang lain yang untuk diberikan kepada kepada satu tokoh, kecuali dengan satu perkataan yang dapat memahamkan keadaannya. War'ul lisan, Syekh menerangkan dengan begitu banyak, tidak menjaga lisannya. Dan Syekh menerangkan dengan membawakan dalil daripada ayat Quran. Orang yang warak lisan ialah orang yang sentiasa memerhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Seseorang itu tidak melafazkan suatu qaul katanya, iaitu raqibun atid. Raqib atid. Jadi warak lisan artinya dia tidak bermudah-mudah untuk menuduh seseorang dengan suatu benarnya. Setelah dibuat kajian, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang paling tepat dan hanya memerlukan kepada kadar suatu keperluan. Okey. Beliau bawakan hadis berkaitan dengan lisan, dan beliau bawakan hadis-hadis yang lain juga, kata-kata ulama yang mana kata yang masyhur. Ana ambil satu salah kata. Qala Ibnu Nasiruddin, berkata Ibnu Nasiruddin, luhumul ulama masmumah wa 'adatullahi fi hatki muntaqisihim ma'lumah wa man waqa'a fihim bis-salabi ibtalahu Allahu qabla mautihi bi mautil qalbi. Dalam bab, kata Ibnu Nasiruddin, luhumul ulama masmumah, daging ulama, artinya kerana Allah berkata bahawa orang yang mengumpat seorang mukmin yang lain adalah seperti dia memakan daging saudaranya. Jadi bagi orang yang mengumpat dan mengkritik itu beracun. Artinya jangan suka-suka untuk mengkritik ulama sekiranya kamu bukan ahlinya, atau sekiranya perkara itu merupakan perkara yang tidak benar. Jadi hendaklah ketahui bahawa daging ulama itu beracun. Sunnatullah fi hatki muntaqisihim ma'lumah, dan sunnatullah terhadap orang-orang yang ingin memperlekehkan kedudukan ulama itu diketahui. Itu Allah akan menghina orang-orang yang mengkritik mengkritik ulama dengan tidak benar, itu diketahui. Maka kata Syekh, kata Muhammad, dan barang siapa yang telah melakukan suatu perkara yang tidak patut, mengeluarkan kata-kata tidak patut terhadap ulama, ibtalahu Allahu qabla mautihi bi mautil qalbi, menguji mereka, Allah akan timpakan kepada orang yang berbicara terhadap ke atas seorang ulama itu dengan matinya hatinya, dengan kematian hati sebelum mati dirinya sendiri. Jadi orang yang kritik ulama, orang yang mengeluarkan kata, tidak menjaga lidahnya dalam mengkritik seorang tokoh dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, dia akan dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengambil nyawanya. Itu dia. Sebab tu kata Syekh lagi, kata-kata, maka tatkala kita mengkritik hendaklah berhati dan berkata-kata. Kita berbicara tentang a'radun nas, berkaitan dengan maruah seseorang. Orang yang membincangkan tentang maruah seseorang, bincang tentang pribadi seseorang, dia telah meletakkan dirinya di tepi pintu neraka. Sekiranya dia bercakap dengan salah, dia telah menarik dirinya atau mencampakkan dirinya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wa li'azubillah min zalik. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah wajib memiliki lisan yang. Kita ambil contoh. Sini saya bawakan contoh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari, tatkala beliau mendengar dan ditanyakan tentang perawi-perawi yang lemah, malah perawi-perawi yang kadzab, yang pernah berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah membuat hadis. Ni berhati-hatinya Imam Bukhari rahimahullah. Bila orang tanya tentang seorang perawi yang melakukan pendustaan terhadap hadis, Imam Bukhari rahimahullah ketika ingin menghukumkan seseorang itu sebagai kadzab, seorang pendusta, beliau tidak menggunakan ataupun wadda'.
Bila ada seorang perawi yang berdusta dan riwayat yang jadi riwayat maudhu', Imam Bukhari berhati-hati, beliau tak kata hadza kadzdzab wa hadza wadda', ni pendusta, ni orang yang mereka hadis. Tapi kata Imam Bukhari, sakatu anhu. Ni istilah Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau kata sakatu anhu. Ataupun Imam Bukhari berkata fihi nazar. Ataupun beliau berkata tarakuhu. Riwayatnya perlu berhati-hati dengan riwayatnya. Sakatu anhu, ulama hadis tidak mengambil riwayat daripadanya. Walaupun makna sebenar yang ingin disampaikan ialah perawi itu perawi yang telah memalsukan hadis. Namun oleh kerana takutkan dosa, takut kepada seseorang, maka Imam Bukhari lebih memilih lafaz yang lebih ringan. Ini antara salah satu pada contoh daripada contoh-contoh lisan yang wara'. Syekh memberi وقد ادعى بعضهم أنه لا تثريب على المرء إذا استخدم بعض الألفاظ القاسية في تقويم الرجال اقتداء ببعض ما روي عن بعض العلماء في تكذيبهم الرواة كتكنية الحميدي لأبي حنيفة بأبي جيفة. Sebahagian daripada orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang kasar dalam menghukum seorang tokoh dan ulama, dia mengeluarkan kata-kata kasar, dia berkata perkara yang aib bagi seseorang itu mengkritik seorang tokoh dengan kata-kata yang kasar, kerana telah diriwayatkan bahawa ada juga di kalangan ulama-ulama terdahulu yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap ulama yang lain. Contohnya Al-Imam Al-Humaidi pernah memanggil Abu Hanifah dengan Abi Jifah. Abi Hanifah namanya Abu Hanifah, Abi Jifah ialah bapa kepada bangkai. Ini pernah berlaku. Sebab tu pertamanya kata Syekh, perkara itu berlaku. Kalau berlaku, Syekh akan sebutkan sebelum itu, pandangan di kalangan ulama lain berkaitan dengan riwayatul aqran hendaklah kita tutup, kita tidak buka balik. Itu pertama yang asas. Namun di sini Syekh kata, memang ada sebahagian daripada ulama terdahulu mengeluarkan satu istilah yang kadang-kadang istilah yang dikatakan melampau. Namun perkara itu merupakan satu ijtihad. Kenapa? Kata Syekh, al-malhuzatul ula annahu idza lam yakun yadullu al-arif, kalaulah tidak ada perkataan yang lain yang dapat memaksud suatu kedudukan yang sesuai dengan seorang yang ingin dikritik, memang tak ada perkataan yang lain, maka tidak menjadi masalah menggunakan perkataan tersebut dengan syarat orang tersebut memang layak menerima gelaran ataupun keadaan tersebut. Setengah daripada orang yang memang tak ada perkataan lain, orang tanya macam mana dia ni dah sedusta, dia pernah menipu. Jadi kita nak halang orang tu daripada buat penilaian, kita nak buat penilaian terhadap orang yang meniaga tadi. Kita kata lebih baik tak payah pergilah, dia ni banyak kali dah menipu orang, atau dia suka menipu dalam bisnesnya. Kadang-kadang boleh keluarkan perkataan. Dan yang kedua, tidak ada lafaz yang lebih sesuai untuk dikatakan kecuali kalimah-kalimah tersebut. Yang kedua, sekiranya ada lafaz-lafaz lain yang lebih lembut, kata Syekh, sekiranya wujud lafaz-lafaz yang lebih lembut daripada lafaz, hendaklah digunakan lafaz kritikan yang lembut dan tinggalkan lafaz yang lebih berat. Kalau tak ada lafaz yang lain, boleh gunakan. Yang kedua, kalau ada lafaz yang lebih lembut dalam mengkritik, gunakan lafaz yang lembut. Yang ketiga, kalau ingin mengkritik, hendaklah seorang yang mengkritik itu mengkritik perkara yang terhadap suatu kesalahan yang ingin dikritik, dan tidak melangkaui perkara tersebut hingga membawa kepada kritik satu pembongkaran ataupun menyebutkan keburukan-keburukan seseorang tanpa ada kaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Kita cerita tentang bid'ah, seseorang melakukan perkara itu bid'ah ataupun tidak, dan pandangan ulama terhadap seorang melakukan bid'ah. Sampai pada perbincangan, kita tak bincang tentang bab bid'ah,
Banyak lagi kesalahan-kesalahan berkaitan dengan isterinya, berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan fulan dan fulan dan sebagainya, yang merupakan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Sebab tu perlu kita terhad pada tajuk yang dibincangkan, kerana kita takutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan banyak lagi dibincangkan oleh Syekh dalam bab syarat yang ketiga. Saya rasa syarat ketiga. Syarat pertama adalah seorang berilmu, warak lidahnya. Syarat ketiga, hendaklah dia, kata Syekh, al-syartu tsalits at-tajarrudu wal hazru min al-hawas, dan berjaga-jaga dengan pengaruh hawa nafsu. Kata Syekh, Inna muhawalat taqimi ayyi rajul min ar-rijali aw mu'allafin min al-mu'allafati bi muqarraratin sabiqah wal khalfiyatin mubayyatah taj'al al-insan yamilu 'anil haqq mailan wadihan fa yada 'anil mahasini wa la yaqa'u baina 'aynayhi ila al-hafawat wa qad yu'tihi akthar mimma tastahiqqu min an-naqd wat tajrih wa imma an yataghada 'an as-sayyi'ati wa la yaqa'u baina 'aynayhi ila al-mahasini wa qad illa al-mahasinu wa qad yu'tiha akthar mimma tastahiq. Syekh hafizahullah, beliau dalam bab mengkritik sesuatu tokoh atau mengkritik suatu penulisan dengan menggunakan menggunakan suatu pada seseorang. Seseorang sebelum mengkritik, dia dah ada satu pandangan tersendiri, ada satu pendirian sendiri terhadap suatu tokoh, untuk seorang tokoh, terhadap suatu buku. Ketika dia mengkritik perkara dan membuat satu hukuman yang dia dah menghukum sebelum dia mengkritik, menyebabkan seseorang insan itu dia cenderung daripada kebenaran dan juga, sehingga kadang-kadang tatkala dia cenderung kepada kebaikan suatu perkara, dia hanya akan melihat kebaikan-kebaikan yang wujud pada suatu buku atau satu tokoh, dan dia melupakan keburukan-keburukan yang ada pada satu tokoh. Sebaliknya, sekiranya dia tidak menyokong dan tidak suka pada, dia lupa terhadap kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, ada dua keadaan bagi orang yang telah buat satu penilaian sebelum dia buat kajian. Ada orang yang dia telah buat keputusan bahawa kitab ni bagus, tak boleh dikritik, menyebabkan orang tersebut dia akan melihat hanya kebaikan pada suatu penulisan atau suatu ulama, sehingga tak terima kritikan. Malah kalau ada orang yang mengkritik, dia akan marah terhadap perkara tersebut. Keburukan yang dilihat, semua keburukan pada seorang tokoh dan juga yang dilihat dalam suatu kitab, semuanya mengandungi perkara yang buruk, menyebabkan dia tidak menerima kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam kitab tersebut. Ini berlaku. Sebab itu dalam bab menilai, hendaklah seseorang itu, syarat seseorang itu hendaklah dia hawa nafsunya, menjauhi satu pandangan yang kita tengok kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bab ini, banyak sesuaian. Cuma saya ambil dua qaul. Pertama, kata-kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hakadha ar-raddu ala ahli al-bid'ah min ar-rafidati wa ghairihim illam yaqsud minhu bayanul haqq wa hudal khalqi wa rahmatihim wal ihsan ilaihim lam yakun amaluhu salihah. Wa idza ghallaza fi dhammi bid'atin wa ma'siyah liyahdhiraha al-ibad kama fi nusus al-wa'id wa ghayriha wa qad yuhjaru ar-rajulu 'uqubatan wa ta'ziran wal maqsudu bidzalika rad'uhu wa rad'u amthalihi lirrahmati wal ihsan. Begitu juga dalam bab kita menolak pandangan-pandangan ahli bid'ah atau melakukan suatu sanggahan terhadap ahli bid'ah. Tidak, kita melakukan sanggahan bertujuan kebenaran, untuk menerangkan kebenaran, dan sebagai suatu bentuk ihsan terhadap mereka atau yang mengikuti jejak mereka. Kenapa kita menerangkan Ustaz? Sebab pertama sekali perlu kita tahu, ajaran sesat itu perlu dibongkarkan. Tujuan pertama ialah untuk kita menyampaikan kebenaran, untuk sampaikan kebenaran. Ada sifat rahmat dan kasihan terhadap orang yang melakukan perkara bid'ah sedangkan dia tidak tahu. Yang ketiga,
Kata Syekh, kita kesian terhadap pengikut-pengikut yang melakukan kesalahan yang sama sedangkan mereka sangkakan perkara itu benar. Dan ada orang yang membongkarkan satu kesilapan, satu kesalahan dengan tujuan bukan untuk membenarkan, bukan dengan tujuan untuk kebaikan, dan juga bukan dengan tujuan untuk membawa islah. Kata tidak diberikan pahala di atas usahanya yang demikian itu, kerana pembongkaran terhadap satu bid'ah itu hanyalah bertujuan untuk menghalang bid'ah itu berlaku berterusan dan menghalang ahlinya daripada melakukannya kerana rahmat dan ihsan, bukan kerana untuk membongkarkan ataupun dendam, la litasyafi wal intiqam. Keadaan yang sama berlaku tatkala Nabi SAW memulaukan 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang tidak mengikuti baginda dalam perang Tabuk. 3 orang tadi dipulau oleh Rasulullah SAW supaya mereka menyedari kesilapan yang mereka lakukan dan dengan tujuan untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, bukan dengan tujuan untuk membongkar ataupun membuka aib seseorang. Kata Syekh وقال الإمام ابن القيم ابن الجوزية رحمه الله في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين. Bagi siapa sahaja yang berbicara dan berbincang tentang bab menolak suatu perkara, utama dia berbicara itu ialah menyampaikan ilmu dengan cara hak, dan tujuannya ialah menasihati atas nasihat kepada Allah, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu, mempertahankan kitab-kitabullah dan mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah dan menyampaikan nasihat terhadap saudara seorang muslim, maka dia tidak disyarakkan, tidak disyariatkan untuk melakukan perkara demikian. Jadi kalau kita menyebutkan suatu kesalahan, tujuan, dan itulah dia dinamakan sebagai insaf. Itu syarat yang ketiga. Syarat ketiga ialah jauh daripada hawa nafsu. Dan syarat yang keempat bagi orang yang ingin menjadi seorang pengkritik dalam suatu perkara, syarat keempat kata Syekh, al-hazru min at-ta'assubi wa ma'rifatul haqqi birrijali. Hendaklah dia berhati-hati daripada sifat ta'assub, dan hendaklah dia berhati-hati daripada dia menjadi orang yang menghukumkan suatu perkara pada isi kandungan ataupun bukan dengan menghukumkan suatu tokoh yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sebab tu kita tak boleh hukumkan apabila seorang tu orang alim, seorang itu ustaz, tak akan salah. Ada orang yang bila dihormatkan pada seorang tokoh, dia akan mengatakan bahawa mustahil tokoh itu salah. Saya pernah sampaikan suatu kuliah di suatu tempat dan menerangkan tentang kesilapan orang yang melakukan istighathah di perkuburan. Maka ada yang mengatakan bahawa bila dah habis kuliah, beliau kata, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan saya boleh terima dan mempunyai dalil yang jelas tentang perkara ini. Cuma macam mana kami fulan dan fulan pernah melakukan perkara demikian. Artinya apa? Seolah-olah bila ada seorang ustaz melakukan satu perkara itu mesti betul. Tidak. Ya, seorang ustaz itu sebagai panduan, seorang ulama itu kita perlu lihat mereka teladan contoh, namun apa yang mereka lakukan tidak maksum. Kadang-kadang mereka tersalah, maka jangan kita mengenali suatu kebenaran melalui tokoh-tokoh, namun hendaklah yang kita lakukan ialah kita mengenali ketokohan seseorang melalui kebenaran yang dibawa. Ini terkandung dalam syarat yang keempat. Sebab tu Syekh kata, kalau aku kaji balik tentang khilaf-khilaf dan juga pertelingkahan yang berlaku di kalangan masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang, puncanya ialah berpunca daripada pengikut-pengikut yang tak boleh menerima bahawa di kalangan tokoh mereka ada melakukan kesilapan. Ini secara ringkas yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Dan di sini ada satu perkara yang cantik disebutkan oleh Syekh. Sejak dari zaman dahulu lagi, senjata ampuh yang dilakukan oleh seseorang itu apabila dikritik seorang tokoh, dia mengatakan bahawa fulan dan fulan tersebut.
Ini satu perkara yang selalu digunakan pakai. Bila kita cerita tentang suatu perkara ilmiah dan kita menyebutkan bahawa bahawa pandangan ulama fulan dan fulan mengandungi kesilapan, mengandungi kesalahan, maka senjata yang digunakan pakai oleh golongan yang mempertahankan ulama tersebut mengatakan bahawa kamu benci, dan juga senjata digunakan pakai oleh orang-orang yang ta'assub terhadap suatu pandangan dan menolak kebenaran. Sebab itu kebenaran dikenali. Kebenaran itu dikenali melalui nas. Kebenaran seorang tokoh ini melalui sejauh mana dia membawa kebenaran, bukan kebenaran itu dikenali melalui seorang tokoh. Okay. Dan Syekh berikan kesimpulan, dan kesimpulannya ialah, penghujungnya ialah, bagi seorang yang mengkritik hendaklah dia memiliki sifat-sifat yang disebutkan. Dan sifat tersebut seperti mengatakan empat syarat. Syarat pertama hendaklah berilmu. Syarat yang kedua hendaklah dia seorang yang warak lidahnya. Syarat ketiga ialah dia menjauhi hawa nafsunya. Dan yang keempat ialah dia tidak ta'assub terhadap suatu pandangan atau suatu tokoh, menyebabkan dia tidak boleh terima pandangan. Okey, habis bab pertama. Kalau ada soalan tuan-tuan berkaitan dengan syarat-syarat pengkritik, tuan-tuan boleh kemukakan sambil kita rehat 1 minit. 1 minit saja kita rehat kerana kita bukan di dewan. Saya cuba dalam 1 minit ni saya akan baca komen-komen yang ditinggalkan. Alhamdulillah, yang komen-komen yang ada sebagainya. Jazakallah khair Uncle Amri. Ya semangat. Ini sebenarnya video kedua terus. Jadi yang kedua ni line agak okey, jadi lebih semangat lah daripada awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Okey, kita masih lagi berbaki 1 jam untuk kita bincangkan bab-bab seterusnya. Bab pertama berkaitan dengan yang kita bincangkan hanya satu mukadimah. Yang kedua, bab pertama. Dah habis bab pertama. Itu kalau ikutkan muka surat sekarang, kita dah sampai pada muka surat 60, muka surat 59. Kita baru bincangkan tentang syarat-syarat seorang pengkritik. Bagi seorang nak ingin komen suatu bidang, hendaklah dia membaca syarat-syarat tersebut. Okey. Atas nama Baitul Salam berkemungkinan saudara Abu Talha. Betul. Ustaz, sekiranya ada kita memilih pandangan satu tokoh, namun kita memilih hanya sebahagian pandangan, kerana ada beberapa pandangan lain yang mungkin tidak selari dengan syarak. Okey. Okey, jadi kalau memang kita dituntut untuk menerima pandangan tokoh yang mana selari dengan syarak. Tidak salah kita menerima sebahagian pandangan sebahagian tokoh dan kita kita menolak yang sebahagian pandangan yang tidak selari. Jadi apa soalannya? Apakah boleh kita mempromosi atau recommend? Okey. Soalan ini dijawab dalam tajuk yang kedua. Bab sekarang. Soalan yang dikemukakan, kalau ada tokoh yang sebahagian kata-katanya benar, sebahagian kata-katanya salah, kita terima yang benar dan kita tolak yang salah. Dan adakah kita perlu promote tokoh tersebut? Inilah yang dibincangkan dalam bab kedua. Kata kita bimbang orang awam akan menerima pandangan tanpa dapat membezakan baik buruk setiap pandangannya. Okey, InsyaAllah
Secara umumnya, jawapan sebelum kita baca kitab ni, tiap-tiap manusia itu ada sisi baik dan sisi buruk. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap usaha manusia ini, manusia dan usahanya memiliki aspek-aspek kebaikan. Ada perkara tertentu yang mengandungi kebaikan dan ada kekurangan. Tiap-tiap orang ada kelebihan, kekurangan. Yang betul, ada pandangan yang salah. Manusia tetap manusia. Cuma bagaimana cara kita ingin melihat suatu pandangan atau suatu tokoh perlu dimula, maka perlu dilihat secara keseluruhan. Sekiranya kebaikannya yang besar berbanding dengan kesilapan yang kecil, maka kita menolak pandangan yang silap yang sedikit tadi, di samping kita masih lagi mengekalkan kedudukan dan menghormati beliau sebagai seorang tokoh, seorang yang berjasa. Berbeza dengan keadaan seorang yang kesilapan-kesilapan yang banyak berbanding dengan kebaikan, maka kita perlu berhati-hati dengan dirinya walaupun kebaikan yang dibawa. Kita tahu bahawa contohnya golongan Yahudi kita letakkan mereka sebagai golongan yang sesat, golongan yang kufur, jauh daripada syarak. Namun di sisi tertentu ada kebaikan yang ada pada mereka. Kita hanya mengambil kebaikan yang ada pada mereka dan kita tidak mempromosikan mereka. Atau tokoh-tokoh ahli bid'ah, asas mereka memang mempertahankan bid'ah. Kita tidak mempromosikan mereka, namun kalau ada sisi-sisi baik tertentu kita ambil dengan sekat. Manakala di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang memang hidup mereka dengan menyebarkan sunnah, kemudian orang tersebut melakukan kesilapan-kesilapan, yang mana kesilapan itu terhasil daripada ijtihad, bukan sengaja melakukannya atau sengaja menyebarkan kesilapan di kalangan masyarakat. Kesilapan yang ada pada tokoh tersebut perlu diterangkan, dan cara terangkan bagaimana akan dibincangkan dalam bab yang kita akan baca sekarang. Jadi lihat kepada kedudukan yang ada pada tokoh tersebut, adakah lebih banyak baik atau lebih banyak buruk. Cara demikian itu diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam menilai. Dalam bab nak jawab soalan ini, siapa yang boleh nilai seorang tu kebaikan yang lebih banyak atau buruk, ialah orang-orang yang mempunyai syarat seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, iaitu 4 syarat utama yang kita pecahkan yang panjang lebar, yang kita bincangkan sejak pada pagi. Okey. Al-muwazanatu bainal ijabiyat wasalbiyat. Bab yang kedua diberikan Syekh ialah membuat perbandingan di antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang ada pada seseorang tokoh atau pada suatu penulisan. Membandingkan dan aspek-aspek negatif yang wujud pada suatu tokoh atau pada suatu penulisan. Dalam bab ini Syekh membincangkan tentang bab 5 tajuk utama. Tajuk pertama, Syekh menerangkan tentang tajuk kullu bani Adam khata'. Mabhasul semua anak-anak Adam sentiasa melakukan kesilapan. Bila kita katakan bahawa seorang itu ulama, dan seorang yang alim, seorang yang baik, tidak bererti dia tidak pernah buat salah. Ini kaedah pertama. Kaedah yang kedua yang Syekh sebut, yang akan setiap kaedah yang disebutkan di sini akan dibincangkan oleh Syekh secara detail. Kaedah pertama, semua manusia melakukan kesilapan. Ada melakukan kesilapan, bezanya sedikit ataupun banyak. Yang kedua, kaedah seseorang manusia itu pasti ada aspek baik ada pada dirinya, dan juga pasti ada sifat yang buruk ada pada dirinya. Perbuatannya juga ada perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk. Ilmunya ada ilmu yang betul, ilmu yang salah, mesti ada pada tiap-tiap manusia. Ketiga ialah dalil-dalil yang mewajibkan kita menggabungkan kebaikan dan keburukan dalam, ataupun tajuk yang keempat dalam bab yang kedua ialah kata-kata ulama dalam membincangkan bab membuat perbandingan al-muwazanah. Dan yang kelima ialah antara bainal muru'ati wal muwazanah, antara muru'ah dan juga antara bermaruah. Ada muru'ah, ada orang yang tidak membuat perbandingan, malah kelihatan maruah dia tidak terlihat maruah yang baik ataupun sifat yang baik pada dirinya dalam buat perbandingan. Okey, tajuk pertama, al-mabhasul awal. Tajuk pertama,
kullu bani Adam khata'. Tajuknya ialah semua anak Adam melakukan kesilapan. Melakukan kesalahan. sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan itu merupakan satu sifat yang lazim kepada tiap-tiap manusia. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripadanya kecuali nabi-nabi yang maksum alaihi wassalatu wassalam. Kalaulah ada manusia yang terlepas daripada sebarang kesilapan, pasti yang lebih banyak untuk perkara demikian ialah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi didapati bahawa di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah di kalangan orang yang terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sekalipun, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. Ahli bid'ah melihat bahawa kesalahan dan kesilapan dan dosa itu mesti bersama. Kita kata bahawa anak Adam itu tidak terlepas pada kesilapan. Tidak terlepas pada kesilapan. Semua orang melakukan kesilapan. Dan orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan kesilapan. Di kalangan golongan Qadariyah mengatakan bahawa tiap-tiap kesilapan itu mesti berdosa. Walakin ahli sunnati wal jamaah yarawna anna al-mujtahid al-mukhti' ma'jurun ghaira ma'zur li'umumi qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrun. Ahli bid'ah di kalangan Qadariyah mengatakan bahawa tiap-tiap kesilapan itu mewajibkan seseorang itu berdosa. Silap dan dosa itu suatu perkara yang tidak boleh terpisah daripadanya. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah, antara seorang yang melakukan kesilapan secara melakukan suatu perkara, suatu kesalahan dengan ijtihad dan dia layak padanya, maka kedudukannya seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, apabila seorang hakim berijtihad menjatuhkan suatu hukuman atau mengeluarkan suatu pandangan, sekiranya pandangan itu benar, maka dua pahala, dan apabila dia tersalah, dia mendapat satu pahala. Ini dalam bab kesilapan. Silap pasti berlaku, dan tidak semua kesilapan mengandungi dosa. Kalau kesalahan itu berlaku atas dasar, dan sekiranya mengandungi dosa, dosa tersebut boleh diampunkan, iaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar mana sekalipun dosa tersebut. Ini yang membezakan antara fahaman ahli sunnah wal jamaah dan al-qadariyah. Qala al-Amidi, ittafaqa ahlul haqqi minal muslimina ala anna al-ithma mahtutun 'alal mujtahidin fil ahkam syar'iyyah. Bahawa dosa gugur daripada golongan-golongan mujtahidin dalam menetapkan hukum syarak sekiranya mereka layak. Dan kata Al-Amidi lagi, Abu Bakar Al-Asam dan juga golongan Zahiriyah yang menafikan qiyas, ila annahu ma min mas'alatin illa wal haqqu fiha muta'ayyan wa alayhi dalilun qati' faman akhtahu fahuwa atim ghairu kafir wala fasiq. Pandangan Zahiriyah mengatakan yang pandangan ulama-ulama disebutkan tadi, hak itu adalah jelas satu dan mempunyai dalil. Barang siapa tersilap maka dia wajib berdosa. Hak memang satu, tapi pandangan mereka mengatakan bahawa siapa yang tersalah maka wajib berdosa, pun dia tidak kafir dan juga tidak fasik. Ini pandangan Ibnu Ulayyah dan juga Az-Zahiriyah dan juga Al-Imamiyah. Apakah hujah alil haq? Hujah alil haq ialah mereka membawakan riwayat-riwayat berkaitan dengan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi dan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah kita dapati bahawa satu peristiwa, dua orang sahabat jalan bersama di padang pasir dalam keadaan mereka
kadang-kadang tidak ada air, masuk waktu solat, maka mereka solat. Selepas berjalan, sebelum habis waktu mereka jumpa air. Sebab seorang sahabat yang ulang solat, seorang sahabat yang tidak ulang solat, solatnya, maka mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kat sini Nabi tidak menyatakan, Nabi mengatakan bahawa sahabat yang tak ulang solat bahawa kamu telah menepati sunnah. Itu ni betul. Seorang sahabat lagi tersilap. Namun Nabi SAW tidak mengaibkan dan tidak menyatakan bahawa dia telah tidak memerintahkan sahabat tersebut bertaubat atau beristighfar, kerana sebahagian bagi dosa. Walaupun yang salah tetap salah. Kata Syekh lagi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa amma as-siddiqun wasyuhada'i was-salihun falaysu bima'sumina wa hadha fi adh-dhunubil muhaqqaqah. Manakala golongan siddiqin bukanlah di kalangan orang-orang yang maksum. Ini dalam bab dosa. Manakala dalam bab ijtihad, kadang mereka betul, kadang-kadang mereka salah. Apabila mereka betul, mereka dapat 2 pahala. Apabila mereka salah, mereka dapat 1 pahala di atas ijtihad mereka. Manakala kesalahan, mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dapat 2? Bila mereka betul, mereka dapat pahala kebenaran yang betul. Kalau mereka ijtihad salah, Allah ampunkan kesalahan mereka. Yang tinggal ialah pahala 1, itu pahala ijtihad, cuba berusaha untuk mendapat kebenaran. Yaj'aluna al-khata' wal ithmi mutalazimain. Golongan sesat menjadikan bahawa tiap-tiap kesalahan itu mesti berdosa. Fataratan yaghruna fihim wa yaqulun innahum ma'sumun. Oleh kerana mereka berkata perkara demikian, maka mereka menyebabkan akhirnya mereka mengatakan bahawa tokoh-tokoh mereka adalah maksum. Mereka kata kalau buat salah mesti berdosa dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah golongan Syiah sebagai contoh. Mereka mengatakan bahawa imam mereka tak boleh salah, maka imam mereka maksum kerana memuliakan imam dan mengatakan bahawa imam tak boleh buat salah. Kalau buat salah mesti berdosa. Akhirnya mereka takkan salah. Artinya mereka telah mengatakan bahawa imam mereka maksum. Puncanya kenapa? Puncanya mereka beriktikad bahawa tiap-tiap kesalahan mesti berdosa. Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan bahawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka maksum dan mereka adalah hukum syariat diketahui daripada mereka. Maka keperluannya wajib seorang rasul itu maksum, kerana kita mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala selepas Rasulullah, mereka siddiqin, syuhada, salihin, mereka tidak maksum. Kadang-kadang mereka, bagaimana nak tahu bahawa mereka betul salah? Perlu dirujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan, kenapa kamu katakan ulama-ulama besar melakukan kesilapan? Kita ulama besar yang layak berijtihad, tidak, Allah ampunkan kesilapan mereka dan Allah beri pahala di atas ijtihad mereka. Mereka dapat 1 pahala, sedangkan bagi ulama yang ijtihad dengan betul, mereka dapat 2 pahala. Dan mereka tidak maksum. Sebab tu bagi orang yang memandang bahawa guru mereka maksum atau tokoh-tokoh mereka maksum, akhirnya mereka tidak menerima pandangan-pandangan yang mengkritik ulama-ulama mereka, ikut yang setia terhadap tokoh-tokoh mereka walaupun sudah jelas tokoh mereka salah. Kemudian Syekh kata, sehingga pada satu tahap di kalangan pengikut-pengikut menjadikan tokoh mereka dan menamakan mereka sebagai waliullah, dan mengatakan bahawa wali itu tidak silap. Tiap-tiap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang disifatkan sebagai ditakwilkan. Sampai pada satu tahap, oleh kerana terlalu agungkan suatu tokoh dan mengatakan wali dan sebagainya, menyebabkan ada orang bila jumpa seorang wali buat kesilapan, mereka akan cuba cari takwilan tertentu. Sebab wali takkan salah. Kalau wali itu menyalahi syariat sekalipun, mereka cuba mengatakan bahawa wali itu ahli. Jadi wali tetap betul, wali takkan salah. Sedangkan yang sebenarnya, walaupun mereka waliullah, walaupun mereka ni siddiqin, walaupun mereka syuhada, walaupun mereka dengan salihin, kalau mereka buat salah, dosa atau tidak bergantung pada keadaan seseorang itu dan bergantung antara keadaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan tetap kesalahan dan seseorang itu tidak maksum, maka
perlulah kita menerima bahawa tiap-tiap orang ada. Oleh kerana mereka yakin, mereka berkeyakinan bahawa tiap-tiap dosa itu mengandungi tiap-tiap kesalahan itu mengandungi dosa, maka ada di kalangan mereka yang menjadikan seorang itu maksum dan dikatakan itu waliullah. Faminhum man idza i'taqada fi syahwata bihi qalbuhu an rabbih wa sallama ilaihi jami'a ma yaf'aluh. Sebahagian daripada manusia tatkala meyakini bahawa seorang itu wali, maka dia menyetujui semua perkara yang datang pada seorang wali tersebut. Apa yang dikatakan oleh wali itu merupakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang dicampakkan dalam hati mereka, dan mereka menyerahkan semua perbuatan, mereka membenarkan semua perbuatan yang dilakukan oleh wali tersebut. Wa minhum man idza ra'ahu qad qala aw fa'ala ma laysa bimuwafiqi lisyar'i akhrajahu. Sebaliknya ada golongan yang seorang yang baik itu melakukan suatu kesalahan dan kesilapan yang tidak selari dengan syarak, mereka terus mengeluarkan mereka daripada wilayatullah, iaitu mengkafirkan mereka atau mengeluarkan mereka daripada menjatuhkan mereka daripada kedudukan yang sepatutnya, walaupun sebenarnya kesilapan itu berpunca daripada kesilapan dalam ijtihad. Ya, ada dua golongan. Oleh kerana timbulnya pandangan bahawa setiap kesalahan itu wajib mengandung. Golongan pertama mengatakan bahawa tokoh kami takkan salah, akhirnya mengatakan bahawa daripada imam mereka, daripada wali tertentu akan ditakwilkan ataupun dikatakan betul, semuanya betul, atau kalau dikatakan salah sekalipun dengan syarak akan ditakwilkan bahawa itu kesalahan yang dilakukan oleh ahli hakikat, atau seorang wali itu mencapai tahap fana dan sebagainya. Golongan yang kedua, kerana mereka beriktikad bahawa tiap-tiap kesalahan itu mesti ada dosa, mereka mengatakan bahawa bila mereka melihat seorang yang baik melakukan kesilapan, mereka mengkafirkan yang baik tersebut. Mereka menjatuhkan kedudukan seorang itu, dia bukan lagi orang yang saleh. Alim itu melakukan satu kesilapan, dia kata dia ni dah jahil, buat salah sebagainya. Seolah-olah seseorang itu tidak boleh melakukan kesilapan, sehingga dia dikeluarkan daripada kedudukan yang sepatutnya terhadap tokoh tertentu. Kata Syekh, wa khiyarul umur awsatuha, dan apa dia? Siapa yang pertengahan? Wa huwa alla yuj'ala ma'suman wala ma'thuman idza kana mujtahidan mukhti'a. Iaitu tidak menjadikan seorang itu maksum ataupun tidak mengadakan dia berdosa, kesilapan secara ijtihad dan tersalah. Fala yuttaba' fi kulli ma yaquluhu wala yuhkam alaihi bil kufri wal fisqi ma ijtihadihi. Seseorang ulama itu melakukan kesilapan, maka tidak diikuti kesilapannya tersebut, kata-katanya tidak diterima, pada masa yang sama tidak dihukumkan kepada sebut sebagai kafir ataupun fasik oleh kerana kesilapan dan ijtihad yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Ini menjawab soalan yang ditanya oleh saudara Abu Talhah tadi berkaitan dengan pandangan ada orang yang melakukan kesilapan. Jadi tokoh yang melakukan kesilapan, mereka tidak dikeluarkan, tidak diletakkan mereka, dicaci maki mereka sehingga seolah-olah mereka terkeluar daripada, hilang segala ketokohannya kerana satu kesilapan. Dan pada masa yang kedua tidak juga dikatakan mereka maksum, kesalahan tetap kesalahan. Ini salah satu daripada part yang perlu